Sejahtera, kami wakil daripada Praktikum A12 akan membentangkan kaedah perakaunan pendapatan negara. Kaedah pengiraan pendapatan negara terdiri daripada konsep pendapatan negara serta pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pendapatan negara terdiri daripada 3 kaedah. Pertama, kaedah perbelanjaan, iaitu pendapatan negara dihitung dengan menjumlahkan perbelanjaan terhadap barang akhir dan perkhidmatan yang dilakukan oleh semua sektor dalam ekonomi. Yang kedua, kaedah keluaran. Mengikut kaedah keluaran, pendapatan negara dihitung dengan menjumlahkan nilai ditambah barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi. Akhir sekali, kaedah pendapatan. Mengikut kaedah pendapatan, bayaran kepada faktor pengeluaran yang terlibat dalam pelbagai kegiatan ekonomi dijumlahkan untuk memperoleh pendapatan negara. Seterusnya, kami akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai kaedah keluaran. Kaedah keluaran nilai ditambah. Definisi kaedah keluaran boleh diringkaskan dengan menjumlahkan nilai ditambah pelbagai sektor ekonomi. Apa itu nilai ditambah? Apa itu sektor ekonomi? Nilai ditambah ialah tambahan nilai sesuatu barang yang wujud daripada pemprosesan barang sehingga dijadikan barang akhir. Sebagai contoh, meja kayu diperbuat daripada kayu. Kayu diperoleh daripada batang pokok kayu. Secara rumus, nilai ditambah sama dengan jualan output tolak belian input. Jumlah nilai ditambah sama juga dengan nilai barang akhir. Kita telah selesai membincangkan dengan apa itu nilai ditambah. Seterusnya, kita pergi kepada apa itu sektor ekonomi. Apa itu sektor ekonomi? Sektor ekonomi terdiri daripada sektor utama atau primer, contohnya pertanian, perikanan dan lain-lain. Sektor kedua atau sektor sekunder, contohnya perkilangan dan pembinaan. Dan sektor yang terakhir iaitu sektor ketiga atau tertier seperti perkhidmatan. Bagaimana hendak mencari KDNKHP? Seperti yang telah dibincangkan, kita ada sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Tetapi selain daripada 3 sektor ini, ada beberapa item yang perlu diambil kira, iaitu bayaran perkhidmatan bank. Bayaran perkhidmatan bank sudah diambil kira di dalam sektor ketiga. Oleh itu, untuk mengelakkan pengiraan 2 kali, kita perlu tolak dengan bayaran perkhidmatan bank. Selain daripada bayaran perkhidmatan bank, kita juga ada cukai import. Cukai import merupakan satu daripada cukai tak langsung. Oleh itu, kita perlu menambahkan cukai import untuk mendapatkan KDNKHP. Untuk mendapatkan harga pasaran atau HP, kita perlu menambahkan cukai tak langsung. Tetapi cukai tak langsung yang kita fokuskan di sini hanyalah cukai import sahaja. Oleh itu, rumus untuk mencari KDNKHP adalah sektor utama tambah sektor kedua tambah sektor ketiga tolak bayaran perkhidmatan bank dan ditambahkan dengan cukai import. Kemudian, mari kita tengok apakah hubungan antara nilai ditambah dengan sektor ekonomi. Okey, seperti apa yang dimaklumkan tadi, inilah pengiraan untuk menentukan KDNK harga pasaran. Jadual ini menunjukkan contoh pengiraan nilai ditambah berdasarkan pengeluaran meja sebagai barang akhir. Nilai jualan dan nilai ditambah bagi pokok memang nilainya kosong. Seterusnya, aktiviti pembalakan diadakan. Jadi, aktiviti pembalakan ini menyebabkan nilai jualan sebanyak RM50. Jadi, untuk nilai ditambah, kita kena tolak nilai jualan kini iaitu RM50 dengan nilai sebelumnya iaitu kosong. Maka, nilai ditambah bagi aktiviti pembalakan ialah 50. Aktiviti pembalakan adalah aktiviti di bawah sektor utama. Seterusnya, daripada nilai jualan, perabot yang dijual itu adalah sebanyak RM120. Untuk cari nilai ditambah, tolak 120 dengan nilai sebelum RM50, jadi dapat RM70. Aktiviti pemprosesan perabot ini sebenarnya merupakan aktiviti pembuatan, maka itu adalah sektor kedua. Akhirnya adalah berkenaan dengan jualan. Mungkin kita boleh kata perabot tersebut boleh diperoleh di pasaran. Jadi perabot itu akan dijual dengan harga sebanyak RM200. Kemudian RM200 tolak dengan 120, kita akan dapat nilai ditambah sebanyak RM80. Aktiviti ini berkaitan dengan sektor ketiga sebab ia merupakan perkhidmatan yang ditawarkan. Secara rumusnya, nilai sumbangan sektor utama kepada pendapatan negara ialah RM50. Nilai sumbangan sektor kedua ialah RM70 dan nilai sumbangan sektor ketiga ialah RM80. Apabila nilai ditambah setiap sektor dijumlahkan, jumlah nilai ditambah RM200 itu adalah sama dengan nilai barang akhir. Setakat ini saja pembentangan kami. Harap video ini dapat memanfaatkan para pelajar. Untuk support video TikTok ekonomi kami, jangan lupa like, comment and share. Sekian, terima kasih.